Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, tuan imam kita dan tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari kita yang berkat ini, seterusnya ibu bapa muslimin muslimat, baik yang ada di dalam dewan solat ini kah, atau yang mengikuti secara istiqamah kuliah sirah nabawiyah kita secara live dipancarkan ke seluruh media sosial itu. Saya mendoakan selamat berkat, apatah lagi kita dah masuk tahun baru dah. Kita dah masuk tahun baru. Dan satu perkara ibu bapa sekalian, bila masuk tahun baru, ia bermaksud semakin dekatlah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah perkara ini boleh kita semak, kita ingat semua dalam hati, membawalah kita menambah amal dan menambah istighfar kita kepada Allah. Jadi kita tak lama, tazkirah kita ini lebih kurang 30 minit saja. Dengan SOP sekarang, muqaddimah saja sudah 5 minit, ada lagi 25 minit. Apa yang kita nak cakap 25 minit ini tak lain tak bukan, masuk tahun baru semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa sekalian, teringatlah saya kepada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni hadis sahih Muslim. Berkenaan apa dia? Berkenaan hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Berhenti nafas kita berhenti. Perlu tangan ke dada menghadap kiblat, diusung orang tu. Itulah sebenar-benar kita baru hidup. Kenapa? Kerana setelah kita mati, kita hidup dan tidak mati-mati lagi. Maknanya hidup kita sekarang ni, hidup yang tidak sebenar. Saya ulang, hidup kita sekarang ini bukanlah hidup yang sebenar. Sebabnya kaedah telah menentukan satu benda yang berubah-ubah, tidak tetap, selalu berubah, ia bukanlah hakikat. Ini prinsip hidup mengajar kita. Satu benda dia tidak tetap, yakni sekejap gini, sekejap gitu. Berubah daripada sehat, sakit dia ujung-ujung hayatnya. Ataupun susah, miskin, sesak, tiba-tiba kaya dia. Benda yang bersifat berubah-ubah hanya berlaku atas dunia. Dan kaedah telah sebut, satu benda yang tidak tetap, ia bukanlah hakikat. Tetapi orang mati, bila dia hidup kekal di alam akhirat, bermula di alam barzakh, kalaulah dia statusnya mukminin, muttaqin, mukhlisin, siapalah kekal, itulah statusnya dirinya.
Dan begitulah sebaliknya, minta jauh. Sebab itu cara mudah nak fikir beberapa sekalian, saya kah, kita semua kah, cara mudah nak fikir tak payah. Hari ni kita duduk rumah jenis apa? Corner lock kah, double story kah, end lock kah? Tetapi sudahnya kita akan tinggal. Orang-orang tua dulu, kita ingat orang-orang tua dulu cerita, kalau mereka buat rumah, tak lama siap rumah mereka tu. Bila dah siap, dia pun duduk jauh sikit tengok rumahnya yang sudah siap. Tiba-tiba dia menangis. Menangis. Saya ni siapa buat contoh ceramah? Tak ada penceramah macam saya ni agaknya. Menangis. Baik. Kita pun tanya, kenapalah malaka tabki, kamu bercakap Arab kita. Kenapalah awak menangis? Tidakkah rumah sudah siap? Apa jawab orang tua kita? Jawabnya, rumahku sudah siap, tetapi berapa lama saja aku nak duduk di rumah ini. Dengar tu ibu bapa sekalian. Ni orang tua dulu, ibu bapa, tok nenek kita dulu sungguh pun mengaji tidak tinggi macam kita. Hatinya betul, hatinya jernih kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan hidup mereka. Biarlah susah sikit atas dunia ustaz, asal akhirat selamat kita. Ni cara orang dulu berfikir, yang sudah jarang ada pada generasi sekarang. Bila kita mati, kata hadis Muslim ni, kita ni ditanam orang, okey, ditanam orang, okeylah. Kemudian ditutup dengan labin. Apa dia labin? Ni kalimah Arab disebut dalam hadis Sahih Muslim ini yang akan kita baca. Hadisnya berbunyi, suatu hari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga 10 orang itu. Sa'ad bin Abi Waqqas antaranya. Lalu sahabat ni yang dijamin syurga ni, satu hari Sa'ad ditimpa sakit. Sakit yang dia pun tak tahu, tidak jangka, rupa-rupanya sakit dia kali ni membawa kepada mati. Macam kita lah ibu bapa sekalian, sakit kadang sehat, demam berat masuk ICU, selamat lagi sehat. Kadang-kadang pening kepala sikit saja, kita tak pernah sangka, yang tak sangka itulah membawa hujung hayat kita. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas satu hari sakit yang dia pun tak jangka inilah sakit sudah habis umurnya. Tetapi orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk orang soleh ni. Orang-orang soleh usah kata sakit, tengah sehat pun dia ingat kepada Tuhan. Berzikir dia, sambil bawa cangkul pergi ke kebun nak menanam pokok binjai contohnya. Walaupun binjai nak buah lambat, dia kata bukan aku nak makan, supaya generasi lain boleh makan. Burung berteduh, ulat tumpang duduk, semut meniti atas dahan, aku sudah jadi tanah, tetapi pahalanya tetap sampai. Ni orang dulu fikir, dia sudah fikir dulu. Sambil dia pergi ke kebun, apa dia buat? Dia langkah kaki kanan subhanallah, kaki kiri subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orangnya sehat, tubuh badannya gagah. Dia ingat pada Tuhan? Ingat.
Dah kalau sakit, terlebih lagi Tuhan ingat pada Tuhan. Percaya tak kata saya ulang semua benda ni. Saya sudah ulang banyak kali dah. Hatta di masjid kita setiap Jumaat minggu ketiga, keempat kuliah kita di sini, sudah nak masuk 2 tahun dah ni kuliah sirah Nabi ni. Cuma hari ni kerana 30 minit kita skip sekejap sirah tu. Saya dah ulang semua dah. Apa dia? Percaya tak ibu bapa sekalian? Tempat yang paling banyak orang menyebut Allah ialah bukan masjid tapi hospital. Saya dah sebut banyak kali dah. Di masjid ni orang berzikir ada. Kita dalam masjid ni berzikir. Tetapi bagaimana kita zikir? Saya buat contoh ya. Kita zikir dalam masjid begini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil main WhatsApp, main telefon. Mulutnya subhanallah, hatinya ke sana, ke sini, ke situ. Ini bezanya. Tapi orang sakit di hospital, terbaring tu, di wad lapang air kecil manis. Kata isteri dia, bangun bang. Haji Mustafa dengan ahli jawatan kuasa masjid ni mari nak melawat awak. Dia pun bangun. Apa dia sebut? Allah. Tuan tengok dia sebut Allah ikhlas sungguh-sungguh. Betul ke tidak saya kata? Rupanya di hospital lebih banyak lagi orang sebut Tuhan dengan ikhlas sungguh-sungguh. Maknanya sudah menjadi sunnah alam, sunnah kehidupan. Satu orang sakit, susah, dia akan lebih kuat, dekat, bergantung pada Tuhan. Jadi kalau ada orang tengah sehat, dizikirnya Tuhan. Tengah dia senang, tak lupa dia pada Tuhan. Kalau dia sakit, dia susah, terlebih lagi dia dengan Tuhan. Jadi orang soleh begini sifatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, walaupun dia tak jangka akan mati sudahnya, tetapi kerana soleh, dia kata apa? Dia kata ilhadu lilahdan. Jarang baca hadis ni tuan saya lah, jarang sungguh. Tiba-tiba naik tangga tadi, saya teringat hadis ni. Dia kata ilhadu lilahdan. Dia kata buatlah kepada aku ni satu liang lahat. Tu yang setengah orang dulu kalau dah suruh siap kubur, tiba-tiba 2 hari lepas tu mati sungguh, kita kata waliullah lah ni agaknya, kerana dia rasa dah nak mati. Tetapi dah kata Sa'ad ilhadu lilahdan. Ingat dia kata buat kepada aku liang lahat. Baik. Wangsibu alayya labina nasban. Ni anak belajar ni. Yang ni yang kita nak syarah ni. Apabila sudah buat liang lahat kepada aku ni, kamu semua turun baringkan aku atas liang lahat. Wangsibu alayya labina nasban. Kemudian kamu tutuplah jenazah aku dengan labin. Apa maksud labin? Labin ni kalau tempat kita lah setengah tempat. Kalau di kampung saya, dia bawa keranda usung jenazah dah siap dengan kayu semua sekali, penutup atas dah tu. Setengah tempat di negara kita ni juga, dia buat turun jenazah melekat bertepek di tanah, baru dia sendar dengan kayu sekeping-sekeping tu. Itu dipanggil labin. Sama ada kayu sekeping-sekeping kah, atau kayu panjang sekali ditanam dengan kotak kayu tu kah, dipanggil labin. Rupanya kata guru saya, meninggal dah guru saya, bila satu orang mati ini, ada 2 cara kita ditanam. Ada 2 cara.
ada dua cara kita ditanam. Pertama, kita ditanam dengan cara lahad. Ni hadis sebut, ilhaduni lahdan, buatlah pada aku liang lahad. Ya. Kedua ditanam kita ini dengan caranya syaqqa. Shin qaf. Kalimah Arab ni syaqqa. Shin qaf. Apa maksud syaqqa? Syaqqa ini ialah kita urus satu jenazah yang tempat kita nak simpang mayat tadi boleh jadi berbatu, kerah, pasir, payah nak gali. Tu dia panggil syaqqa. Macam di tanah Arab, dia gali di maklah kah, di baket tu nampaklah lembut tanahnya, di maklah khususnya. Setengah tempat perkuburan di tanah Jazirah Arab kerah berbatu, dia sudah gali siap, tudung saja dengan pelewu. Orang mati harus diletak dah siap di dalam. Tidakkah begitu? Ni kerana tempatnya tak macam tempat kita. Tempat kita gali tanah siap, dia rebih, dia jatuh kerana bukan jenis syaqqa. Tempat yang kerah berbatu dipanggil syaqqa ini, mana-mana kita uruskan jenazah di situ, maka dipanggillah jenazah ini diurus cara syaqqa. Ada pun ditanam macam tempat kita di tanah Jawi, di tanah Nusantara ini, kita panggil caranya lahad. Jadi bila kita buat lahad, dia kata, turunkan aku, tanam dah dalam lahad, wangsibu alayya labina nasban, kemudian kamu tutup dengan labin kayu tadi tu. Kemudian kamu timbuhlah aku dengan tanah. Timbuh dengan tanah. Anak cucu pun pijak, menantu hak sayang sekali tu pun pijak. Tanam siap dah kita. Apa jadi? Kata syurahul hadis, ulama hadis dalam hadis Sahih Muslim ni, setelah kita ditutup dengan labin dan ditimbus dengan tanah, labin akan dibuka. Dengar tu. Dengar tu ibu bapa sekalian. Setelah kita ditutup dalam liang lahat dengan labin tadi, kemudian kita ditimbuh dengan tanah sampailah penuh diinjak-injak orang kubur kita itu. Jangan lupa tak lama selepas itu labin kita tadi dibuka. Maka saya ingat dalam kelas saya tanya, siapa yang buka? Tu yang saya teringat, saya tanya tu. Saya kata, siapa buka ni Syekh? Dia kata, yang buka labin kamu ialah dua orang malaikat. Malaikat mari, kamu sudah ditinggal, dikambuh, disendal dengan labin. Malaikat mari, dia buka labin kamu tu, buka. Oh, takut dengar, ya Allah. Takut. Kerana takut ni lah ulama-ulama dulu, seperti Maimun ibn Mahrawan ni satu tokoh tasawuf yang besar. Maimun ibn Mahrawan takut sangat kepada mati tuan, sehingga ia buat kubur olok-olok di depan rumah dia. Dia buat kubur olok-olok, digali tanah. Dan setiap malam sebelum dia masuk tidur dalam rumah, riwayat kata dia berbaring terlebih dahulu dalam kubur olok-olok tadi dan menangis. Dia puas-puas, menangis sungguh-sungguh dalam liang lahat tadi. Puas menangis, dia bangun. Ni, kalau ni lah tanah, ni liang lahat kita dalam ni, separuh badan saya ni. Bila dia berdiri saja, dia kata apa? Maimun. Dia bercakap seorang diri lah, dengan diri dia. Maimun,
Apabila awak melompat keluar sekejap lagi ni, ya, beramallah sungguh-sungguh. Dia bercakap seorang ni, beramal sungguh-sungguh ya. Rashidi, ni nak keluar sekejap lagi, masih dalam liang lahat ni, cuba simpang satu hasrat nak beramal sungguh. Kerana apa? Kerana bila kamu keluar, kamu tak beramal, akhirnya sampai juga masa kamu mati. Ketika itu kamu tak boleh terjun dan keluar macam hari ni. Orang usung buat masuk dalam liang lahat. Ketika itu kamu sudah tidak boleh keluar lagi. Bila orang dah usung hantar kamu tak boleh keluar macam sekarang ni. Oleh kerana itu beramal ya. Beramal Rashidi, Maimun, kamu keluar ni beramal. Maimun Ibn Mahram. Kerana takut mati buat apa sekalian. Allah yarham Ed Osmera, pelakon layar perak kita tu. Di hujung hayatnya, dia katakan orang paling banyak zikir dan ingat mati. Kita tak tahu kesudahan orang ni. Kesudahan kita pun kita tak tahu. Bagaimana nak tahu kesudahan orang? Hujung hayatnya dikatakan banyak zikirnya, ingat dia pada mati, sehingga dikatakan sanggup dia meletakkan sepasang batu nisan di depan biliknya kah atau depan rumahnya kah, kerana nak membawa ingat pada mati. Sebab tu rumah orang-orang tua kita dulu betul nak naik tangga pula ada sikit kubah. Ni bukan kubah masjid. Oh, ini lambang nisan rupanya. Bila kita pergi ke kubur-kubur lama, dulu kubur lama tak buat batu, tak buat seming, dia buat kayu. Dia panggil kayu nisan. Saya ni kampung saya tuan batu bersurat, kampung Buluh, kampung lama. Walaupun saya ni bukan orang lama, tapi dang benda lama banyak. Sebab kampung saya ni lambat maju, lambat berdoa lalu. Tak apalah. Sekurang-kurangnya saya sempat benda lama tu. Dibuat dengan kayu nisan. Kalau bentuk begini, jenazah ni perempuan ni. Kalau bentuk straight begini, laki-laki kubur ni. Kepandaian orang dulu. Nak katanya mereka ni punya ingat mati, sehingga seni dan kreatif mereka dalam semua bidang tu asas kepadanya mati. Sebab itu bila mereka diberi jawatan, diberi amanah, tiba-tiba masuk duit 1 sen, bukan 10 sen. Dia kata hak mana pula masuk dalam akaun ni. Tengok tu. Kerana apa? Asas dia bila ada ingat mati, takut ke Tuhan, duduk di mana menjadi baik tadi. Itu yang beza dengan kita sekarang, ibu bapa sekalian. Rupanya yang Nabi kata orang paling cerdik ialah orang banyak ingat mati dan bersiap kepadanya. Sudah tak ada dalam jiwa kita. Tak ada ya. Jadi malaikat akan buka labin. Bila malaikat buka labin, yang buka labin ni dia tengok jenazah dalam tu orang soleh ke tidak. Kalau orang soleh, dia datang dengan rupa yang elok, segak, senang hati kita tengok. Siapalah dua orang ni, segak sangat, tentera, merasa jumpa dua orang ni. Dah gelap tak ada orang ni, tiba-tiba jumpa juga manusia ada dua orang. Begitulah tentera hati kita. Kemudian baru berlakunya nikmat kubur. Diluaskan kubur sesayup mata memandang. Maka bertukar kepada hakikat nikmat kubur, menjadilah orang mukmin tadi berada di Taman Baydha, namanya kata setengah riwayat Taman Putih. Bertemu mak ayahnya yang mati dulu waktu dia tu baru dah jahanam meninggal, mak ayahnya. Bertemu pula dia dengan orang-orang soleh, sahabatnya, jirannya. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah,
dalam karyanya Ar-Ruh. Begitu juga Syekh Abdullah Fatani dalam karya mereka Kashful Ghummah. Begitu juga Imam Qurtubi Al-Wasqanas dalam bidang tafsir, dalam karya dia At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah itu. Dia kata orang mati ini dia akan disambut oleh orang yang terlebih dahulu lama mati daripada dia. Mati malam ni, hari ni, disambut dia ibu bapaknya kah, adik-beradiknya yang sudah mati kah, arwah isterinya yang sudah meninggal lama dah tu kah, mereka akan bertemu, disambut oleh orang dulu. Syarat dia, kalau dia soleh sama soleh, dia bertemu dan disambut di Taman Baydha. Jadi yang buka labin kita ni, dia tengok awak jenis macam mana dalam labin ni. Orang soleh buka, kita pun tengok hak buka tu, Allah soleh, orang baik, rupa sekok, tenteram mati kita. Satu. Tetapi Allah minta jauh, ya Allah, Allah ampunlah dosa kita yang banyak tu, ibu bapa sekalian. Kerana Allah ni Maha Pengampun sangat, kita pun sedar kita banyak kurang, banyak salah. Kalaulah amal kita tak banyak sangat ku, istighfar jarang sekali, dengar orang kita susah, gaknya orang lain tak betul, tak molek belaka, kita je baik, kita molek, kita orang masjid, kita. Kalaulah begini amal kita sampai hujung hayat, ditakdirnya kita ni bukan orang soleh, maka malaikat yang buka labin kita buka. Katanya Syekh Fatani, warnanya hitam legam. Malaikat mari tu hitam legam, hitam beletung, kata orang Terengganu, hitam beletung, hitam legam, gelap gelemak hitam, dan matanya kebiru-biruan. Allah takutnya tuan, dahlah hitam legam, matanya biru. Itu kata takut. Usah kata malaikat hitam biru itu. Kita tengah malam nak pergi kutip, nak pergi tutup cermin kereta, terlupa tutup. Di ampayan rumah kita tu nampak terbang baju je pun, bukan benda pun takut dah gitu. Ni dalam kubur barzakh yang kita tak boleh ke mana, harap orang angkat buka saja. Yang buka tu hitam legam, kebiru-biruan matanya malaikat. Maka kita akan wa na'uzubillah, azab kubur bermula. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin syurga. Tetapi bagaimana? Takut dia tu, takut kepada mati. Tetapi ibu bapa sekalian ya, oleh kerana mati ini permulaan hidup hakiki, maka moleklah kalau kita buat apa saja amal sekarang dalam hidup yang palsu ini untuk bertukar menjadi amal yang kekal kepada kita di hidup yang kekal bermula di alam barzakh itu. Bermula di alam barzakh itu. Lepas tu bila masuk tahun baru begini, kita rasa sayu pun ada, berasa sempit dada sebab amal tak berapa banyak, modal tenaga pun dah makin kurang, istighfar pun tak berapa nak istiqamah. Tu yang jadi sayu tu. Ingat orang tua dulu dah, ingat kalender rumah kita dulu yang jenis koyok tu, 8 hari bulan, 9 hari bulan. Kita koyok, kita gupa-gupa tuhuk dalam tong sampah tu. Hakikatnya kita mengoyak umur kita yang sudah habis. Yang sudah habis kemarin dulu. Kemarin
pagi tadi sudah habis. Tetapi berkat selamatlah orang melalui kesempatan yang Allah beri ni dengan apa dia? Ingat pada Allah. Biar orang tak tahu pun duduk seorang menyandar di tiang. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau yang Maha Pengampun sebab dosa aku ni banyak sangat. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Ya Allah, kesiang belahlah pada aku ini amal tak banyak mana. Ujung usia ini berilah hidayah, jangan jadi rosak, jangan berpaling tak tentu bukan sampai jadi rosak amal aku kepada Engkau ni. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tengah malam biarlah tak semayang banyak pun 2 rakaat ada juga. Isnin kami nak istiqamah dah Ustaz, puasa. Nak tambah lagi istiqamah Isnin kami, ya dah hari-hari putih 3 hari dalam sebulan. Hak dianjur dalam hadis sunat muakkad kah, sunat sajakah nak puasa Ustaz? Qabliyah, ba'diyah, istighfar, selawat, zikir, senyum pada orang kerana sedekah, memudahkan urusan orang, selalu hisap diri sendiri, aku ni kurang banyak kurang ni, banyak salah aku ni, maka menjadi bertambah amal istighfar dia. Kalau boleh istiqamah agaknya diterima Tuhan kita hendaknya. Penutup kuliah kita ni saya nak tanya. Penutup ni habis dengan tanya begitu je. Tanya ke mana? Kita semayang 5 waktu sehari semalam ya? Alhamdulillah. Puasa Isnin kami ada kita ya? Ada, alhamdulillah ya Allah. Mengaji Quran ada Ustaz, walaupun tak banyak, selai sehari paling kurang. Banyak 2, 3, 4 lai ada. Surah-surah lazim tabarakah tiap-tiap malam Ustaz, alhamdulillah boleh baca ramai-ramai. Okeylah tu. Kalau begitulah kita semayang tak tinggal, puasa ada, bangun malam walaupun tak banyak rakaat kita buat juga, zikir selawat ada, baca Quran pun ada. Okey. Okey. Cuma soalan saya ialah, agak-agak kita selamat tak lagi dalam kubur? Tu je soalan dia. Kita sudah semayang dah tu, sudah puasa, sudah zikir, sudah tahajud, sudah mengaji Quran, sudah. Soalannya ialah, agak-agaknya kita selamat tak lagi dalam kubur? Jawabnya, tak tahulah Ustaz. Betul lah tu. Kalau kita tak tahu, maka beramallah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan menambah baiklah pada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.